Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar pada hari ini? Diharapnya semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Pada hari ini kita akan memasuki nilai masa wang jam yang keempat. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, kita akan lihat hasil pembelajaran lepas. Pada jam yang ketiga, kita telah pelajari nilai masa depan, amount sekaligus. Nilai masa depan yang mana merupakan aliran tunai atau siri aliran tunai yang akan meningkat dalam tempoh masa tertentu apabila dikompaundkan pada satu kadar faedah tertentu. Dan untuk mencari nilai masa depan untuk amount sekaligus, kita akan menggunakan formula FV sama dengan PV FVIFIN, iaitu kita menggunakan jadual faktor nilai masa wang Future Value Interest Factor FVIF. Ini adalah untuk amount sekaligus. Yang kedua adalah nilai masa kini, iaitu mencari nilai hari ini bagi aliran tunai masa hadapan atau siri aliran tunai pada masa hadapan. Yang mana dalam amount sekaligus, kita akan menggunakan formula PV sama dengan FV PVIFIN, iaitu kita menggunakan jadual faktor nilai masa wang Present Value Interest Factor. Dan untuk para pelajar, diingatkan sekali lagi, untuk amount sekaligus adalah nilai wang yang kita simpan atau nilai wang yang kita bayar itu kita akan lakukan sekali sahaja. Tiada pertambahan wang berlaku atau tiada pengurangan wang berlaku, iaitu kita simpan satu masa atau kita bayar satu masa dan untuk satu tempoh yang tertentu. Hari ini kita akan pelajari dua perkara, iaitu yang pertama adalah annuity, yang kedua adalah nilai hadapan annuity. So, apakah itu annuity? Annuity merupakan satu siri pembayaran atau penerimaan tunai yang sama amountnya bagi setiap sela tempoh yang sama. Maksudnya di sini adalah annuity ini adalah di mana pembayaran atau penerimaan duit pada nilai yang sama. Sekiranya kita menyimpan RM100, kita akan sentiasa membuat penyimpanan RM100 pada setiap tahun atau setiap bulan. Itu adalah bagi setiap sela tempoh yang sama. Maksudnya jangka masa dia mesti sama. Kalau kita simpan RM100 setiap bulan, maka tiap-tiap bulan kita akan buat penyimpanan. Sekiranya kita mendapat gaji RM1,000 setiap bulan, tiap-tiap bulan kita akan dapat gaji sebanyak RM100 untuk satu tempoh tertentu. So itu adalah annuity. Berbeza dengan amount sekaligus, yang mana amount sekaligus kita akan buat pembayaran atau penyimpanan sekali sahaja, tidak berkali-kali. Tapi kalau annuity, sebab dia kata satu siri pembayaran, bila satu siri dia mesti lebih daripada sekali, iaitu berkali-kali, tapi pada amount yang sama dan tempoh masa dia juga mesti sama. So, kalau kita nak melihat annuity dari garis masa tahun kosong 1, 2, 3 dan kita lihat RM100 ini kita akan buat berkali-kali. RM100, RM100, RM100. Dan tempoh masa dia pun sama. Kalau kita lihat sini setiap tahun sebanyak 3 kali. Okey, terdapat berapa jenis annuity? Terdapat dua jenis annuity, iaitu yang pertama dia adalah annuity biasa atau kita panggil sebagai ordinary annuity. Yang kedua adalah annuity matang, iaitu kita panggil sebagai annuity due. Apa itu annuity biasa dan annuity matang? Matang bukan hanya pada manusia yang matang, annuity pun ada matang juga. So, kalau kita lihat perbezaan antara annuity biasa dan annuity matang. Annuity matang yang mana pembayaran atau penerimaan wang akan berlaku setiap awal tempoh.
awal tahun, sekarang ataupun hari ini. Itu adalah annuiti matang. Annuiti biasa pula adalah di mana siri aliran tunai yang sama pembayaran dia atau penerimaannya berlaku pada akhir setiap tempoh atau setiap tahun atau 1 tahun daripada sekarang. So, itu adalah annuiti biasa. So, kalau kita lihat, annuiti matang bermula pada awal setiap tempoh ataupun awal setiap tahun ataupun bermula hari ini ataupun bermula sekarang. Annuiti biasa dia mesti berlaku pada akhir tempoh atau akhir tahun ataupun satu masa daripada sekarang. So, ini adalah garis masa yang menunjukkan antara annuiti biasa dan annuiti matang. Kalau kita lihat di sini garis masa ini dia terdapatnya PMT. Apakah itu PMT? PMT adalah nilai wang yang kita akan bayar setiap tahun. Nilai wang yang sama yang kita akan bayar setiap tahun. Itu dipanggil sebagai PMT ataupun payment. Kalau kita lihat, annuiti biasa dia bermula pada akhir tempoh. Ingat para pelajar, 0 adalah awal tempoh, 1 adalah akhir tempoh. 0 adalah hari ini, 1 adalah satu masa daripada hari ini. 0 adalah sekarang, 1 adalah satu masa daripada sekarang. So, jadi untuk annuiti biasa, PMT ataupun duit yang kita simpan dan kita bayar, yang sama nilai dia, dia akan bermula pada akhir tempoh, iaitu di 1. Akhir tempoh 2, akhir tempoh 3. Tetapi kalau annuiti matang, dia akan bermula pada awal tempoh atau awal tahun ataupun sekarang ataupun hari ini. So, PMT akan bermula pada 0. Kenapa 0? Sebab 0 adalah hari ini, 0 adalah sekarang, 0 adalah masa ini. Okey, kalau kita lihat annuiti biasa dan annuiti matang pada garis masa, kita akan nampak di sini garis masa untuk annuiti biasa dia akan bermula pada 1 tahun yang pertama, iaitu pada akhir tempoh. Dan pada annuiti matang dia akan bermula pada tahun 0, iaitu awal tempoh atau awal tahun atau hari ini atau sekarang. Dan kalau lihat di sini, untuk annuiti biasa, pada tahun 0 dia tiada nilai. Kenapa tiada nilai? Sebab penyimpanan bermula pada akhir tahun atau akhir tempoh. Jadi dia akan bermula pada 1. Untuk annuiti matang pula, kalau kita perhatikan, pada tahun yang terakhir tiada nilai. Kenapa? Kerana annuiti matang kita mula membuat simpanan atau pembayaran pada awal tahun atau awal tempoh. Maka pada tahun yang terakhir, tiada penyimpanan berlaku, kita hanya mengira kadar faedah sahaja di antara tahun 4 dan tahun 5. Itu perbezaanlah antara annuiti biasa dan annuiti matang dari segi garis masa. Diulang sekali lagi, untuk annuiti biasa pada tahun 0 tiada nilai, untuk annuiti matang pada tahun terakhir tiada nilai. Dan dia akan bermula pada tahun 0. Okey, boleh faham setakat tu? Alhamdulillah. Kita lihat contoh untuk aliran tunai annuiti biasa. Emir menyimpan 250 ke dalam akaun simpanannya di dalam sebuah bank pada akhir setiap bulan. Perkataan akhir setiap bulan menunjukkan dia adalah annuiti biasa. 250 merupakan dia punya PMT. Dari bulan Januari hingga bulan April. Kita lakar dalam garis masa, maka kita akan letak bermula 1 Januari sehinggalah akhirnya 1 Mei, dan 250 akan bermula pada bulan Februari. Kenapa? Kerana 250 itu akan disimpan pada akhir setiap bulan. Akhir setiap bulan dia akan menjadi awal setiap bulan. Akhir 31 bulan Januari akan menjadi 1 hari bulan Februari. Berapa kali dia simpan? Dia simpan selama 4
bulan. Maka kita ada pada bulan yang pertama 250, bulan yang kedua Mac 250, bulan yang ketiga April 250 dan bulan yang keempat 250. Daripada bulan Januari hingga bulan April maksudnya adalah 4 bulan. Oleh kerana itu kita akan meletakkan 250 ini sebanyak 4 kali. Kenapa? Untuk annuity, bilangan N adalah merupakan bilangan berapa kali dia membuat pembayaran ataupun penyimpanan. So dekat sini, oleh kerana dia bermula pada akhir bulan Januari, maka di satu hari bulan Februari ni sekali dia buat penyimpanan, yang kedua 1 Mac, yang ketiga 1 April, yang keempat 1 Mei. So jadi kat sini kita ada 4 kali penyimpanan. Contoh aliran tunai bagi annuity matang. Emil menyimpan 250 ke dalam akaun simpanannya pada permulaan setiap bulan. Permulaan setiap bulan adalah keyword untuk annuity matang. Bermula dari bulan Januari hingga bulan April, sama juga 4 bulan. Jadi di sini garis masa dia adalah lebih kurang sama sahaja dengan annuity biasa. Beza dia apa? Beza dia adalah kita punya PMT dia akan bermula pada tahun kosong ataupun di sini adalah pada 1 Januari. Dan pada akhir bulan 31 April ataupun 1 Mei tiada penyimpanan berlaku. Kita lihat nilai hadapan annuity biasa. Nilai hadapan annuity biasa adalah mencari nilai masa depan bagi satu jumlah yang terkumpul di satu masa hadapan hasil daripada siri pembayaran atau penerimaan. Jadi para pelajar kena lihat dekat sini. Dia kata siri pembayaran. Bila siri pembayaran maksudnya dia berlaku banyak kali. Dalam jumlah yang sama yang dibuat pada akhir setiap tempoh. Akhir setiap tempoh merupakan adalah annuity biasa. Contohnya, Salman menabung setiap hujung tahun. Hujung tahun adalah merupakan akhir tempoh. Jadi dia adalah annuity biasa. Sebanyak RM150 ini merupakan PMT. Selama 6 tahun ini adalah dia punya N. Dengan kadar faedah 7% setahun ini adalah I. Berapakah jumlah wang Salman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun ke-6? Berapakah jumlah wang? Maksudnya nak mencari future value. Future value annuity biasa. So ini adalah dari segi garis masa. Oleh kerana dia kata menabung setiap hujung tahun, maka dia akan bermula pada tahun 1. Dan daripada tahun 1, kita harus mengira selama 6 kali sebab dia kata 6 tahun. So 150, 1, 152, 153, 154, 155, 156. So 6 kali pada kadar peratus 7%. Cari future value annuity. So, bagaimana cara mengira menggunakan jadual faktor nilai masa wang? Menggunakan jadual faktor nilai masa wang adalah cara paling cepat untuk mencari nilai masa hadapan, amount annuity. So, kita akan menggunakan jadual hadapan annuity biasa. Jadual hadapan annuity biasa adalah FVIF. A belakang ni adalah untuk annuity. Future value interest factor. Kalau tiada A, dia merupakan untuk amount sekaligus. So, kita keluarkan maklumat-maklumat penting. PMT 150, I 7%, N adalah 6. Masukkan dalam pengiraan. FVA 6. Kenapa 6? Sebab kita nak mencari pada tahun yang ke-6. PMT adalah nilai wang yang kita simpan setiap tahun.
150. FVIFA ini adalah jadual faktor nilai masa wang. Kita lihat pada 7% 6 tahun. Jadi semua pelajar sila cari maklumat tersebut. Cari dalam FVIFA 7% 6 tahun. Kita akan dapat nilai 7.1533. Kita darabkan dengan 150. Maka kita akan dapat nilai pada tahun yang ke-6 sebanyak RM1,073. Okey, dapat semua para pelajar. So, good job. Andaikan hari ini adalah 1 Januari 2020. Hari ini adalah pada tahun kosong, 1 Januari 2020. Encik Samad bercadang untuk melabur sebanyak RM300 pada akhir setiap tahun. RM300 adalah PMT. Pada akhir setiap tahun merujuk kepada annuity biasa. Selama 5 tahun ini adalah N. Kadar pulangan adalah 8% setahun. I. Berapakah jumlah yang terkumpul pada akhir tahun 2024? Jadi kita kena kira daripada tahun 2020 sehinggalah 2024. So, oleh kerana dia merupakan soalan yang mempunyai tarikh masa, maka dalam garis masa kita kena letak tarikh tersebut. 1121, 1122, 1123, 1124, 1125. Dan kalau kita lihat, kita tidak meletakkan nilai 300 tersebut pada 1120. Kenapa? Kerana dia mula membuat penyimpanan pada akhir setiap tahun. Jadi akhir setiap tahun adalah merupakan 31 hari bulan 12 ataupun 1 hari bulan 1 tahun 2021. Sebab itu kalau kita lihat pada tiang yang pertama ini tiada nilai. Kerana dia bermula pada 1 hari bulan 1 tahun 2021. So cari future value annuity. FVA tanda soal. Jadi para pelajar lebih baik sekiranya setiap perkataan yang telah dibolkan ini para pelajar akan keluarkan dia sebagai maklumat-maklumat penting, iaitu tulis dekat tepi PMP 300, N5, I 8%. So, menggunakan jadual faktor nilai masa FVIFA, maka kita akan masukkan nilai PMP 300, FVIFA 8%, 5 tahun. Jadi para pelajar cari nilai tersebut dalam jadual masing-masing. So, kita dapat 5.8666 kalikan dengan 300, maka kita dapat RM1,759.98. Itu adalah maklumat-maklumat penting yang perlu kita keluarkan sebelum kita membuat pengiraan. So, dapat semua para pelajar? Alhamdulillah, tahniah. Dapat jawapan yang sama. Sekiranya tidak dapat jawapan yang sama, semaklah kita menggunakan jadual faktor yang tepat. Bila guna annuity, kena ada A di bahagian belakang. Untuk mencari nilai masa depan, kita akan guna future value. FVIFA. Nilai hadapan annuity biasa, lagi sekali contohnya, setiap hujung tahun, ini adalah merupakan ayat untuk annuity biasa, menyimpan sebanyak RM150 selama 6 tahun. Dengan kadar faedah 7% setahun, berapakah wang saman jika beliau ingin mengeluarkannya pada akhir tahun ke-9? So, kalau kita lihat soalan ni, dia gabungkan dua. Yang pertama adalah annuity, yang mana dia menyimpan selama 6 tahun. Dengan kadar faedah 7%, tetapi ingin mengeluarkannya pada akhir tahun yang ke-9. Dia simpan RM150 hanya selama 6 tahun. Itu saja annuity dia. Tapi selepas itu dia dah tak jadi annuity. Kenapa? Dia dah menjadi amount sekaligus kerana tidak lagi membuat penyimpanan. Jadi untuk lebih memahami soalan ini, kita akan buat garis masa terlebih dahulu. So para pelajar lihat,
Daripada tahun 1 hingga tahun 6, dia menyimpan RM150 dengan kadar faedah 7%. So, ini merupakan annuity. Tetapi oleh kerana soalan menginginkan pada akhir tahun yang ke-9, iaitu di mana tiada penyimpanan lagi berlaku, maka dia akan menjadi amount sekaligus. Jadi kita akan selesaikan dua perkara. Yang pertama adalah penyimpanan secara annuity. Yang kedua adalah penyimpanan secara amount sekaligus. So, bagaimana? Yang pertama kita masukkan formula menggunakan jadual faktor nilai masa wang annuity. PMT FVIFA 7% 6 tahun. So, kita dapat nilai 7.1533. Kita kalikan dengan kita punya PMT 150, maka kita dapat 1073. 1073 ini merupakan jumlah keseluruhan penyimpanan RM150 pada setiap hujung tahun selama 6 tahun. So, kalau para pelajar lihat, pada tahun yang ke-6, kita ada FVA 1073. FVA 1073 ni dia akan menjadi nilai present value amount sekaligus. Kerana kita akan mencari nilai pada tahun yang ke-9. So, jadi untuk peringkat yang kedua, kita akan menggunakan jadual amount sekaligus, future value. So, FV9. Kenapa? Sebab kita akan mencari nilai pada akhir tahun yang ke-9. PV merupakan nilai penyimpanan kita 1073. FVIF 7%, N3. Kenapa N3? Kerana daripada tahun 6 sehingga tahun 9 dia memerlukan tempoh masa selama 3 tahun. Cara paling senang adalah 9 tolak 6. So, dapat 3. So, dalam jadual faktor nilai masa wang, kita akan cari nilai FVIF 7% 3 tahun. Kena ingat, kena guna FVIF. Kenapa? Kerana dia telah berubah daripada annuity menjadi amount sekaligus. So, kita dapat nilai 1.2250 dan kita kalikan dengan 1073, dapatlah jumlah pada tahun yang ke-9 1314.43. Ada soalan para pelajar sekalian? So, para pelajar sekiranya mengalami kekurangfahaman, maka bolehlah diulang balik melihat soalan ini, video ini secara berkali-kali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. So, nilai hadapan annuity matang FVIFA D. Kenapa ada D? Sebab itu merupakan annuity due. Due adalah matang. Nilai masa depan annuity matang bermaksud jumlah yang terkumpul di satu masa hadapan hasil daripada siri pembayaran atau penerimaan dalam jumlah yang sama yang dibuat pada awal setiap tempoh ataupun awal setiap tahun ataupun pada hari ini ataupun pada sekarang. Dan semua itu adalah merupakan keyword untuk annuity matang. Tapi para pelajar jangan lupa bahawa untuk annuity matang ini penyimpanan pada awal tempoh, awal tahun, sekarang atau pada hari ini semuanya hanya merujuk kepada apa? Kepada PMT. Sekiranya ayat tersebut merujuk kepada kadar faedah, so tiada pengelasan untuk annuity matang. Kerana annuity matang kita hanya melihat penyimpanan pada awal tempoh tersebut merujuk kepada angka 600 ini yang kita simpan. So, contoh, Puan Aminah melabur sebanyak RM600. Bila dia melabur RM600? Pada setiap awal tahun. So, jadi kat situ kita nampak bahawa dia adalah annuity matang. Kenapa? Kerana menyimpan RM600 pada setiap awal tahun. Selama 7 tahun, so ini adalah N. Kadar faedah adalah 7% setahun. Berapakah yang terkumpul pada akhir tahun ke-7? Dari garis masa, kita akan lihat untuk annuity matang, dia akan bermula pada awal tempoh ataupun awal tahun ataupun sekarang ataupun hari ini. Jadi, dia akan bermula pada tahun kosong. Kalau kita lihat 600, dia akan bermula pada tahun kosong dan dia akan berlaku selama 7 tahun.
Jadi dia akan berhenti dekat mana? Dia akan berhenti pada tahun yang ke-6. Kerana daripada tahun kosong hingga tahun 6, kita telah membuat penyimpanan sebanyak 7 kali. 6%. So, cari nilai future value. So, pada tahun yang ke-7. Jadi maksudnya, bila kita buat penyimpanan pada awal tahun, untuk tahun yang terakhir ini, iaitu tahun ke-6, daripada tahun 6 hingga tahun 7, kita hanya mengira kadar faedah yang diperolehi oleh 600 ini sahaja. Okey, boleh faham ya? So, bagaimana cara mengira nilai hadapan annuiti matang? Menggunakan jadual faktor nilai masa wang. Sama, kita akan guna jadual faktor FVIFA. Kalau pelanggan lihat, sama ada di annuiti matang atau annuiti biasa, dia tetap akan menggunakan jadual FVIFA. Kerana itu adalah jadual untuk annuiti. Bezanya nanti, dalam annuiti matang, kita perlu membuat penambahan sedikit dalam pengiraan. So, kita keluarkan maklumat petang, PMT 600, I 6%, N7. Kita masukkan dalam formula. Kalau pelajar lihat di sini, perasan kita ada dekat bahagian belakang. PMT kali dengan FVIFA IN kali lagi dengan 1 tambah I. Apakah yang dimasukkan dengan 1 tambah I ini? Ini merupakan kadar faedah yang akan kita dapat pada tahun terakhir. Sebab kita simpan pada awal tahun, so pada tahun terakhir kita hanya mengira kadar faedah sahaja bagi penyimpanan pada awal tahun tersebut. Kita masukkan nilai. Daripada jadual faktor nilai masa wang, kita mendapat 6% 7 tahun 8.3938 kalikan dengan 1.06 kerana kadar faedah kita adalah 6%. So, dapat nilai RM5,338.46. Excellent. Kalau para pelajar dapat menjawab jawapan tersebut. Kita melihat pula soalan yang seterusnya. Salma melabur sebanyak RM400 pada setiap awal tahun bermula awal tahun ini. So, ini merupakan annuiti matang. Kenapa? Kerana dia menyimpan RM400. Ini kita punya PMT pada setiap awal tahun. So, ini adalah keyword untuk annuiti matang. Hingga awal tahun ke-5, N adalah 5, kadar persen adalah 4%. Berapakah jumlah wang yang terkumpul pada akhir tahun ke-8? Jadi kat sini kita ada dua perkara. Yang pertama adalah annuiti 400 setiap awal tahun selama 5 tahun. So, ada 5 kali penyimpanan RM400. Kemudian wang tersebut akan dikira sebagai amount sekaligus daripada tahun yang ke-5 hinggalah tahun yang ke-8. Jadi kita akan melihat garis masa. Kalau kita lihat garis masa kita daripada tahun kosong, iaitu hari ini, awal tahun, kita akan membuat penyimpanan sebanyak RM400 selama 5 tahun. Jadi kita kira 1 pada tahun kosong, 2 pada tahun 1, 3 pada tahun 2, 4 pada tahun 3, 5 pada tahun 4. So, kita akan membuat pengiraan menggunakan rumus annuiti. Annuiti matang, PMT adalah FVIFA 4% 5 tahun kalikan dengan 1.04 annuiti matang. Dan kita akan dapat nilai RM2,253.18. So, itu adalah merupakan nilai annuiti pada tahun yang ke-5. Setelah kita menyimpan selama 5 tahun setiap awal tahun. Oleh kerana dalam soalan meminta kita mencari hingga tahun yang ke-8, maka nilai tersebut akan menjadi amount sekaligus. Daripada tahun ke-5 sampai tahun ke-8, kita akan dapat N sama dengan 3. 8 tolak 5, so dapat 3. 3 tahun lagi, dia akan membuat penyimpanan menggunakan amount sekaligus. Dan kita akan menggunakan jadual faktor FVIF. Kenapa? Sebab dia dah menjadi amount sekaligus. Jadi pada tahun yang ke-8, kita akan dapat nilai sebanyak RM2,534.64.
So, ini adalah soalan yang menggabungkan annuity matang bersama dengan amount sekaligus. Ada soalan para pelajar semua? Tadi, pada hari ini, itu sahajalah pembelajaran kita dan seperti biasa kita akan membuat ulangan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah annuity. Dia merupakan satu siri pembayaran atau penerimaan tunai yang sama amountnya bagi setiap sela tempoh yang sama. Mestilah siri pembayaran yang sama nilai. Di mana annuity terbagi kepada dua, iaitu annuity biasa yang mana dia akan bermula pada akhir setiap tempoh, dan annuity matang yang mana dia akan bermula pada awal setiap tempoh. Annuity biasa dia akan bermula pada tahun 1, annuity matang akan bermula pada tahun kosong. So, itu sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada jam yang ke-5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.